Okay, so chapter 5 electronic configuration 5.1 quantum numbers of electrons. So apa itu quantum number saya akan explain lepas ni Okay, so at the end of this lesson you should be able to define the term orbital. Lepas tu kita perlu tahu to state and describe all the 4 quantum numbers of an electron in an orbital, di mana untuk setiap satu elektron dia akan mempunyai satu set of quantum numbers. Okay, satu set of quantum numbers tu maksudnya kita ada 4 quantum numbers ni lah, iaitu principal quantum number, angular momentum quantum number, yang ketiga adalah magnetic quantum number, dan last sekali adalah electron spin quantum number. Okay, P principal, A angular momentum, A pula M magnetic quantum number, dan juga E electron spin quantum number. So par mass, okay? Par mass, principal, angular momentum, magnetic, electron spin. So you have to remember these 4 quantum numbers yang akan membentuk satu set quantum number untuk setiap elektron yang wujud di dalam awak punya elemen ataupun atom nanti. Okay, so setiap quantum numbers ni kita akan ada satu simbol yang akan mewakili quantum numbers tersebut. So untuk principal quantum number kita ada N, untuk angular momentum quantum number kita ada L, untuk magnetic quantum number kita ada M, dan juga untuk electron spin quantum number kita ada S. Okay, so nasi lemak memang sedap. Jangan terbalik-balik. Susunan dia mesti kena nasi lemak memang sedap Awak sarapan apa tadi? Nasi lemak ke? Dia tak sarapan lagi. Belum sarapan. Belum makan lagi, Sir. Nasi goreng. Nasi goreng. Jangan silap Bukannya nasi goreng memang sedap, tapi nasi lemak memang sedap. Okay, susunan tu jangan terbalik-balik. Maksudnya tak boleh lah awak susun dia jadi sedap nasi memang lemak. Tak boleh. Okay, so selepas saya memperkenalkan kepada awak tentang quantum numbers ini, saya akan ajar awak macam mana nak lukis the shapes of S, P dan juga D orbitals. Okay, so nanti lepas saya explain apakah itu definition of orbital, kita juga akan lukis ataupun sketch. Okay, tak perlu cantik tapi perlu accurate lah. Okay, so sketch the shapes of S orbital, P orbital dan juga D orbital. Okay, kita ada satu lagi orbital iaitu F orbital. Cumanya F orbital ni dia tidak ada distinct shape yang mudah untuk kita lukis. Jadi kita tidak akan belajar untuk lukis the F orbitals. Okay, dan kena pastikan dia punya orientation tu adalah betul lah. Okay, orientation ini sebenarnya adalah berkenaan dengan dia punya paksi. Okay, so dia kena guna dengan axis. Axis tu paksi lah. Okay, paksi tu apa? Apakah paksi yang awak tahu? Graph. Paksi apa? X Biasanya kita akan Y. Okay, X, Y dan juga satu lagi Z. Okay, kenapa kita ada 3 paksi? Nanti saya akan explain lah. Dia kena guna dengan definition of orbital. Okay, so seterusnya, so seperti yang kita tahu dekat sekolah menengah dulu kamu akan belajar tentang model-model atom, betul? So sebenarnya kita ada 5 model atom yang paling famous lah, okay, dan banyak yang awak belajar sebenarnya sampai di sini di peringkat sekolah menengah dulu, iaitu Bohr atomic model. Balik lidah saya Okay, so Bohr atomic model ni lah yang kamu tahu tentang elektron berada di orbit di luar kamu punya nukleus. Di sini kan ada elektron dan di dalam nukleus kita ada proton dan juga neutron lah. Itu daripada Niels Bohr punya atomic model. Okay, dekat sana lah juga awak belajar untuk tulis electronic configuration. Contohnya untuk sodium, kita tahu sodium dia punya proton ada 11, maka elektron dia ada 11 juga. Jadi daripada sini kamu tahu the first orbit ataupun the first shell, awak panggil apa yang dulu petala dalam bahasa Inggeris, ingat tak? Shell.
Shell kan awak panggil? Okay. So the first shell kamu boleh isi 2 maksimum. The second shell kamu boleh isi 8 kan? So the rest of it kita akan masukkan ke dalam shell yang ketiga. Jadi sebab kita ada 11 electrons, okay? So kita akan isikan satu lagi elektron di dalam talian yang ketiga. So kamu dapat electronic configuration 2.8.1. So ini sebenarnya daripada Bohr atomic model, okay? Dan Bohr atomic model sebenarnya dia telah pun outdated. Jadi di sini pada peringkat matrikulasi kita akan belajar tentang Erwin Schrödinger quantum mechanical model. Okay? So sebenarnya elektron bukanlah bergerak di dalam shell pada satu jarak yang fix. Maksudnya kalau kamu tengok daripada Bohr ni kan, so kalau elektron tu berada di petala ini ataupun berada di shell ni, dia akan bergerak macam tu saja dalam dia punya orbit. Ini kita panggil orbit ataupun kamu panggil shell kan dalam bahasa Inggeris. Okay? Kamu panggil shell di peringkat sekolah menengah. Okay? Tetapi sebenarnya elektron dia tidak bergerak macam tu. Dia bukan bergerak macam kereta di atas jalan raya. Maksudnya di situ ada jalan raya, di situ ada elektron. Tidak seperti itu. Okay? So sebenarnya elektron dia bergerak di dalam kawasan ataupun di dalam satu area di sekeliling kita punya nucleus of the atom. Okay? Jadi di sekeliling nukleus kita akan panggil dia sebagai electron cloud. Okay? Ataupun awan yang mengandungi elektron. Macam tu. Electron cloud. Di mana di dalam cloud itu, di dalam awan itu ada elektron. Jadi elektron awak bebas sama ada dia nak dekat dengan nukleus ke dia nak jauh dengan nukleus. Tetapi dia bergantung kepada tenaga yang dia ada. If the tenaga ataupun if the energy is very low, then the electron akan dekatlah dengan awak punya nukleus. Kalau energi dia tinggi, dia boleh berada jauh, dia boleh berada dekat. Okay, yang penting dia berada di dalam electron cloud yang mempunyai energi tertentu. Okay, jelas tak di sini? Dapat tak idea? Kamu tidak perlu tahu secara spesifik lah untuk model ni. Sebenarnya saya cuma nak tarik perhatian awak. Sebenarnya kamu dah belajar 5 model yang famous ni, tapi sebenarnya yang kita akan fokus adalah kepada model yang paling terbaru. Terbaru pun taklah baru sangat, 1926 dah lama dah. Okay, so seterusnya kita tengok apakah perbezaan di antara orbit dengan orbital. Jadi sebelum ni berdasarkan Bohr atomic model, elektron berada pada laluan ataupun path around the nucleus of an atom. Dan path itu, laluan itu kita panggil dia sebagai orbit. Okay? Di mana berdasarkan Bohr atomic model, elektron itu akan berada pada satu jarak yang tertentu daripada nukleus. So maksudnya jarak dia contohnya kat sini 5 km. Tak logik lah sebab atom very small kan. Okay, so daripada nukleus ke kita punya elektron ni, jarak dia sama je macam tu. Maksudnya dia ada satu diameter ataupun jari ataupun radius daripada nukleus kita kan. Dia akan pusing macam tu je pada jarak yang sama saja. Kalau energi dia tinggi sikit, dia berada pada orbit yang lebih jauh daripada nukleus. Macam tu. Macam tu je. Itu adalah orbit. Maksudnya laluan ataupun path of an electron as it travels around the nucleus of an atom. Sedangkan sebenarnya elektron tidak bergerak around the nucleus of an atom at fixed distance. Okay? So kita perkenalkan apa yang dipanggil sebagai orbital. Jadi orbital ini bermaksud three-dimensional region in space around the nucleus of an atom with high probability of finding electrons. Ini yang saya cakap electron cloud tadi. Okay, jadi orbital ini adalah three-dimensional region, kawasan 3 dimensi sekeliling nukleus. Jadi pada titik yang tengah-tengah ni, kalau kamu tengok dalam kita punya paksi ni, titik tengah-tengah tu dekat sana ada nukleus. Okey, tengah-tengah titik 0000. Kalau matematik kamu belajar kan. Titik 0000 kat situ kita ada nukleus. Jadi
orbital adalah di sekeliling nukleus itu secara 3 dimensi. Maksudnya macam buah tembikai. Okey, so kalau kamu boleh bayangkan sebiji buah tembikai, okey. So tengah-tengah buah tembikai itu kita ada biji, sebiji ada satu saja biji kan. Jadi kita boleh cakap biji yang sebiji dalam tu tengah-tengah tu dipanggil sebagai nukleus. Manakala isi yang merah tu, itu kita panggil dia sebagai orbital, iaitu three-dimensional region in space. Jadi isi buah tembikai itu tadi adalah kawasan di mana probability untuk jumpa elektron adalah sangat tinggi. Nampak apakah beza orbit dengan orbital sekarang Nampak atau tidak? Ya. Okay, so kita nak pergi pula seterusnya. Apakah itu quantum numbers? Disebabkan kita punya orbital ini adalah sangat, elektron tu kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? So, kita tak tahu elektron kat mana. Jadi kita gunakan apa yang dipanggil sebagai quantum numbers sebagai address ataupun alamat kepada elektron tersebut. Kan? Sebab kalau kamu tengok orbit, elektron ni berada dalam petala pertama. So kita tahulah, this electron is in the first shell. Selesai masalah. Okay? Itu adalah berdasarkan Bohr atomic model. Tetapi berdasarkan quantum mechanical ataupun quantum model, kita ada orbital di mana seluruh kawasan di sekeliling nukleus kita ini adalah kawasan di mana kita boleh jumpa elektron dan kadar kamu nak jumpa elektron tu adalah sangat tinggi di dalam kawasan tersebut. Okey? Jadi kalau kita tak tahu dia dekat mana, energi dia banyak mana, kita tak boleh dah nak pinpoint, dekat area ini ada elektron tu. Jadi kita perkenalkan kepada awak tentang quantum numbers. Okey? Okay, so quantum numbers. So quantum itu sebenarnya berasal daripada perkataan kuanta yang bermaksud discrete amounts of energy. Sebab saya cakap tadi kalau elektron tu energi dia banyak, jadi dia boleh bergerak lebih jauh daripada nukleus. Kalau energi dia sikit, dia akan bergerak sekadar dalam lingkungan yang lebih kecil kerana energi dia lebih sedikit. Okay, so sebenarnya elektron itu walaupun dia bebas berada di antara nukleus sampai hujung ini, tetapi dia akan dibataskan ataupun is limited to the amount of energy that electron contains ataupun absorb ataupun release. Okay, jadi kuanta itu sebenarnya adalah discrete amount of energy that an electron absorbs as it moves up an energy level or releases when it moves down to lower energy level. Okay, so sebenarnya kamu perlu tahu kuanta tu sebenarnya adalah energi. Okay, pada peringkat kita, pada PDT ni, kamu perlu tahu kuanta tu sebenarnya adalah discrete amount of energy content of an electron. Macam itulah, okay. Jadi, daripada kuanta itu kita dapat satu istilah yang dipanggil sebagai quantum numbers. Dan seperti yang saya cakap tadi, quantum numbers ni sebenarnya macam address kepada awak punya elektron tadilah. Each electron maksudnya setiap satu elektron akan ada address dia. Address dia yang pertama sekali adalah principal quantum number, yang kedua adalah angular momentum quantum number, yang ketiga adalah magnetic quantum number, dan yang keempat adalah electron spin quantum number, di mana setiap quantum number di-identify menggunakan ataupun diwakili dengan huruf-huruf N untuk principal quantum number, L untuk angular momentum quantum number, M untuk untuk magnetic quantum number, dan juga S untuk electron spin quantum number. Okey, so lepas ni kamu perlu tahu sebenarnya N tu apa, L tu apa, M tu apa, S tu apa. Cuma bila kamu nak tulis, kalau soalan cakap write a set of quantum number for electron number 5. Jadi kamu akan tulis N, L, M, S sama dengan apa nombor dia. Macam itulah. Jadi ini merupakan alamat kepada elektron yang ke-5 ataupun elektron yang ke-6 ataupun elektron yang pertama. Macam itulah. Okay. So in simple, quantum numbers adalah address to each electron contained in an atom. Macam itulah. Okay.
Tapi jangan kalau dalam jangan risau, dia tak akan suruh awak define quantum number tu apa. Cuma jangan, kalau dia suruh define, kamu jangan cakap address. Saya cuma buat analogi saja, okey? Sebab tadi kita punya orbital tu sebenarnya adalah dia punya satu region, three dimensional region in space. Dalam satu region tu, kita tak tahu elektron tu sebenarnya berada di dalam region yang mana, takat mana dia nak pergi. Okey, setakat mana dia nak pergi. Jadi, quantum numbers ini akan memberikan kita punya alamat kepada setiap elektron. Macam itulah. Okey. Tapi kalau dia suruh define, jangan cakap, oh quantum numbers tu address. Macam nombor rumah. Bukan saya cuma bagi analogi. Sebab contohnya, kamu kan, saya tahu kamu berada di Sabah. So, saya nak cari awak macam mana? Mestilah saya akan tengok alamat awak. Di mana? Di Kundasang contohnya. Tapi Kundasang tu bukannya kecil kan? So saya terus nak tahu alamat rumah awak. Jadi saya akan tanyalah, oh rumah dia rupanya nombor 5 kaki gunung. Macam tu. So saya tahu alamat rumah awak kat mana kan? Contohnya lah. Okay. So, kita akan pergi kepada setiap satu quantum numbers. So, kita akan pergi kepada principal quantum number terlebih dahulu. Okay, so principal quantum numbers ini sebenarnya dia adalah yang paling utama, yang first kali akan menentukan angular momentum quantum number. Okay, nanti kita akan tengok pula kepada quantum number yang seterusnya. Jadi principal quantum number ini biasanya dikenali sebagai shell. Inilah shell yang awak tahu tadi, itu petala. Okay, dia adalah asas yang dibawa daripada Bohr atomic model. Sebab Bohr atomic model cakap dia ada shell. So sebenarnya principal quantum number ini adalah petala. Jadi kalau saya cakap n sama dengan 1, ia bermaksud petala pertama lah. Macam tu. Kalau saya cakap n sama dengan 2, ia bermaksud dia petala kedua lah. Kalau dia n sama dengan 3, ia bermaksud petala ketiga. Kalau n sama dengan 4, dia petala keempat. Kalau dia n sama dengan infinity, maka dia adalah petala infinity. Macam tu. Okay, tapi setakat ni kita tidak ada petala infinity lagi lah. Okay, the most number of shell untuk atom yang kita ada adalah sebanyak 7. So, jangan risau Okay, so saya cuma nak bagi tahu awak, petala ni dia adalah whole number. Nombor dia mesti adalah nombor genap, maksudnya dia tidak boleh jadi 0.5, dia tak boleh jadi 1.2, macam tu. Okay, so principal quantum number must be a whole number daripada 1, bukan start daripada kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai infinity. Okay, dan disebabkan shell, sebenarnya shell ini, kenapa elektron tu boleh berada dalam petala pertama saja? Kerana tenaga dia kecil. Tenaga dia rendah. Okey, kalau tenaga dia besar sikit, dia boleh berada di dalam petala yang kedua. Macam tu. Okey, so sebenarnya principal quantum number adalah tentang shell ataupun petala. Okey, dan dia dipengaruhi ataupun ditentukan oleh energy of an orbital. Okey, so maksudnya sekiranya orbital itu energi dia rendah, maka elektron yang mempunyai energi yang rendah tersebut akan berada di dalam orbital tersebut. Okey. Jadi kalau soalan dalam exam ditanya, principal quantum number ni sebenarnya menerangkan apa? So sebenarnya principal quantum number dia menerangkan energi dan juga size of n orbital. Okey. So maksudnya kalau saya cakap n sama dengan 1, energi adalah sikit. Dan dia punya size adalah kecil. Nampak? Size dia kecil je bulat dia. Maksudnya tengah-tengah ni nukleus tadi ke? Jadi elektron yang mempunyai principal quantum number 1, dia boleh berada dalam kawasan sekitar ini saja. Tengah-tengah ni nukleus, dia boleh berada di sekitar dalam sfera ini saja. Okay? Tetapi kalau energi dia semakin tinggi, dia akan occupy principal quantum number ataupun shell number 2. Jadi kalau kamu nampak, dia punya size telah pun mula membesar. Okay, orbital tu semakin besar dan energi dia semakin tinggi. So again, tengah-tengah ni adalah nukleus dan elektron yang mempunyai tenaga yang lebih tinggi
akan occupy orbital yang mempunyai tenaga lebih tinggi ni. Jadi dia akan boleh mengisi ataupun dia boleh exist daripada nukleus kepada hujung ini. Macam itulah. Okey, jadi kawasan yang boleh diisi ataupun yang boleh elektron tersebut wujud adalah lebih besar berbanding kalau N sama dengan 1. Apatah lagi kalau N tu sama dengan tinggi. Sama dengan tinggi. N sama dengan 3. Jadi energi dia akan lebih tinggi. So bila energi dia lebih tinggi, maka kawasan ataupun orbital ataupun three-dimensional region in space dia semakin besar. Jadi di tengah-tengah nukleus, elektron yang mempunyai quantum number 3 boleh isi daripada sebelah nukleus ini sampai hujung ini, iaitu kawasan yang lebih besar berbanding N sama dengan 2 dan juga N sama dengan 1. Jadi kalau kamu nampak di sini sebenarnya elektron yang berada di dalam petala pertama, kedua dan ketiga boleh overlap di antara satu sama lain. Okay? So, if energy increase, then forces of attraction between nucleus and Hizbullah tanya, if energy increases, then forces of attraction between nucleus of an electron decrease. Betul. Sebab bila elektron semakin mengandungi banyak energi, dia nak ditarik oleh nukleus yang berada di tengah-tengah ni semakin lemah. Ialah sebab bila kamu kan bila energi tinggi kan mesti nak pergi 1B lah apalah. So lagi jauh daripada tarikan mama kamu di rumah. Macam itulah. Okay. Tapi bila kamu dah letih, kamu akan balik rumah kan. Macam tu sebab energi dah rendah. Okay. So rumah tu awak punya nukleus lah. Okay. So betul kata Hizbullah itu, as energy increases, force of attraction between nucleus dengan elektron akan berkurangan. Okay. Sebab energi elektron tu tinggi sangat, maka nukleus nak tarik elektron tu semakin susah sebab elektron awak semakin menjauh. Macam itulah. Okay. Okay, ini adalah prinsipal quantum number. So, dia menerangkan tentang energi dan juga size of an orbital, di mana sekiranya N semakin besar, size of atom semakin besar, jadi distance of electron daripada nukleus akan semakin besar lah. Okay, so N besar, size of atom akan menjadi semakin besar. Jadi jarak di antara elektron dengan nukleus akan menjadi semakin jauh. Okay, dan awak kena tahu bahawa N mestilah whole number yang bermula daripada 1 sampai infinity. Whole number. Okay, okay, so seterusnya jelaskan untuk prinsipal quantum number. So awak kena tahu prinsipal quantum number tu sebenarnya menerangkan tentang shell ataupun petala. Okay, ataupun energy level. Okay. Satu lagi perkataan yang selalu digunakan untuk menerangkan prinsipal quantum number adalah energy level. Okay, so selain daripada energy level, bila dia cakap apakah itu prinsipal quantum number, so sebenarnya dia akan determine energy dan juga size of orbital awak. Semakin tinggi nilai N, semakin tinggi energi dan semakin gemuk awak punya orbital ataupun semakin besarlah size orbital tersebut. Okay. Okay, so kita pergi pula kepada quantum number yang kedua, L, iaitu angular momentum quantum number. Jadi kamu jangan terkejut sekiranya di dalam exam dia tak guna perkataan angular momentum. Selain daripada perkataan angular momentum quantum number, dia juga dikenali sebagai subsidiary quantum number ataupun azimuthal quantum number. Okay, so dia ada 3 nama lah. Okay. Ataupun ada satu lagi kan, dia guna orbital quantum number. Tapi jarang lah. Okay, tapi kalau ada, kamu kena tahu jugalah. Dia ada satu lagi orbital quantum number. Okay, so dia ada 4 nama. Angular momentum quantum number, subsidiary quantum number, azimuthal quantum number ataupun orbital quantum number. Tapi orbital quantum number ni jarang digunakan lah. Okay, so apa yang ditentukan oleh angular momentum quantum number? Ia adalah menentukan shape of the atomic orbital. Kalau kamu perasan, sebelum ni saya gunakan shape dia. Apa ni shape dia ni? Kalau kamu nampak. Shape of the orbital ni. Daripada tadi saya gunakan shape ni. Sfera. Yes, sfera. Bagus. Sebab sebelum ni saya tanya apakah shape ni? Dia jawab circle. Jadi circle bukanlah 3 dimensional
Jadi yang 3 dimensional ini adalah kita punya sphere ataupun sfera. Okey, bahasa Melayu dia. Okey, so angular momentum quantum number dia akan menentukan shape of the atomic orbital. Okey? Kenapa? Sebab kita orbital yang lain akan mempunyai shape yang berbeza. Sebenarnya shape ini ditentukan oleh quantum mechanical model tu. Dia ada kena mengena dengan mathematical function. Maksudnya kamu belajar x squared sama dengan minus y squared semua macam tu. Okay, so maksudnya dia ada kena dengan graf-graf yang kamu belajar matematik itu. Tapi jangan stress lah. Okay, kita just belajar dia punya application saja. Kita tidak akan pergi kepada terlalu matematik. Okay, so again, angular momentum quantum number, dia menentukan shape of the atomic orbital. Macam prinsipal quantum number tadi, dia menentukan energy dan size of atomic orbital. Tetapi untuk angular momentum, dia menentukan shape of atomic orbital. Okay, so jangan keliru di antara dua tu tadilah. Okay, so value of L bergantung kepada value of N. Okay, so L yang dibenarkan ataupun permitted value of L depends on the value of N. Di mana permitted ataupun allowed value of L adalah bermula daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, dia adalah whole number. Tidak boleh ada pecahan ataupun ada point form. Okay? Macam mana kita nak tahu nilai L yang dibenarkan? Sekiranya N awak adalah 1, maka L awak adalah 0. Macam itulah. Okay? Macam mana kita nak tahu? Kita gunakan rumus L adalah N sama dengan, saya cakap apa tadi? Untuk N yang tertentu, L adalah sama dengan N minus 1. Faham ke? Faham. Okey. Bagus. Okey. So, seperti yang kita tahu, kamu tak tahu lagi Okey, so bila nilai L adalah bermula daripada 0 sampai infinity jugalah sebab dia bergantung kepada value of N awak. Sekiranya N awak adalah 8, L yang dibenarkan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faham tak guys tu? Apa sih? Okey, marilah saya tunjuk. Okey, so bila saya cakap pasal permitted value of L ataupun allowed value of L yang dibenarkan permitted. Seperti yang kita tahu tadi, L depends on N. Okay, di mana N itu adalah kita punya principal quantum number ataupun petala tadi. Okay, so untuk N sama dengan 1, okay, sekiranya if N is 0, maka the only allowed value for L is, mana ada N sama dengan 0? Sorry. If N is equals to 1, sebab N bermula daripada 1. If N is equals to 1, allowed value of L is 0. Macam tu. Dapat tak sekarang ni? Dapat. Okay. So ini adalah disebabkan oleh untuk cari value of L for each N, dia punya rumus adalah N minus 1. Seperti yang saya cakap adalah N minus 1. Okay. N tolak 1. Jadi kalau N sama dengan 10, okay, saya tunjuk. Okay. Kalau 10 tu jauh sangat saya tunjuk 5 dulu lah. So if N is equals to 5, allowed value of L adalah sama dengan berapa? 4. 4. Adakah 4 sahaja? 0 until 4? No.
Pandai. Ha, nampak? Ada siapa yang tahu tadi? Anissa. Tahu. Siapa cakap tadi? Yes, sir. Okay, Anissa, good. Okay, so allowed value of L adalah bermula daripada 0 sampai n minus 1. Okay, so sebab tadi n sama dengan 1, dia ada satu sajalah value of L kan? Sebab dia 0 saja. Okay, tetapi sekiranya n is equals to 5, maka allowed value of L adalah 0, 1, 2, 3, and 4. Okay, so kalau saya bagi, if n is equals to 10, apakah allowed value of L? 0 to 9. 0 until 9. Yes. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jangan sampai 10. Okay? Macam tu lah. Okay. Okay, so apa maksud dia sebenarnya? Apa maksud dia? Value of L tadi dia menentukan kita punya shape of orbital. Itu je sebenarnya. Okay, jadi apakah shape of orbital sekiranya nilai L sama dengan 0? So L sama dengan 0, apa shape dia? Sphere. Sphere. Jadi untuk petala pertama n sama dengan 1, disebabkan L yang dibenarkan hanyalah nilai kosong, maka untuk n sama dengan 1 kita cuma ada s orbital. Okey? Jadi shape yang ada hanyalah sphere saja. Macam itulah. Tetapi kalau n sama dengan 5, disebabkan kita ada 5 value. Jadi kalau L sama dengan 0, ia bermaksud S orbital, maka shape dia adalah sphere. Kalau L sama dengan 1, shape dia adalah P orbital, maka shape dia adalah dumbbell shape. Double B kan? Dumbbell shape. Okay. So kalau L sama dengan 2, maksudnya dia D orbital, maksudnya dia punya shape adalah cloverleaf. Okay, so L sama dengan 3 adalah F orbital, di mana shape dia kita tidak akan discuss sebab shape dia very difficult to to sketch. Sebab dia susah lah. Jadi untuk dia punya shape tu kita abaikan lah. Manakala L sama dengan F, ia bermaksud G orbital. Okay, so kita tengok list ni lah. So kalau L sama dengan 1, dia adalah S orbital, maka shape dia adalah sphere. Kalau L sama dengan 1, dia adalah P orbital, maka shape dia adalah dumbbell. Kalau L sama dengan 2, dia punya orbital adalah D orbital, maka shape dia adalah cloverleaf. Okey? Manakala sekiranya L adalah sama dengan 3, orbital untuk L sama dengan 3 adalah F, tetapi shape dia kita tidak akan discuss. Okey? Kamu perasan tak yang bawah ni saya merahkan? Kenapa saya merahkan? Kenapa awak rasa? Ada dalam syllabus. Okey, itu satulah untuk simplify. Okey. Apa ni? Yang saya merahkan ini kerana dia tidak wujud lagi. Does not exist yet. Dia cuma wujud apabila kita discuss dia secara matematik. Macam tu. Tetapi in real life, tiada lagi atom yang mempunyai orbital G, H, I dan seterusnya lah. Okey? Macam tu. Sebenarnya J ni pun tak ada sebab ada dispute. Chemist cakap I dengan J ni lebih kurang, so dia tidak ada J sana. Dia terus K dan juga L lah di sini. Okey. So sebenarnya setakat ini in real life kita cuma ada S
P, D dan juga F orbital sahaja. Tetapi secara matematiknya nombor mestilah ada kan? So yang warna merah ini sebenarnya adalah dia wujud secara matematik, tetapi secara in real life tiada atom pun yang mempunyai elektron di dalam orbital yang lebih tinggi nilai L ini. Okey. Jadi kita akan fokus kepada 4 di atas inilah sebenarnya. Okey. So daripada sini sebenarnya kamu nampak bahawa semakin tinggi energi awak, nampak kalau N tadi kan principal quantum number kan? Jadi N ini adalah energi dan juga size of that orbital. So energi dia rendah, okey? Sebab N sama dengan 1 kan? Maka N sama dengan 1 hanya mempunyai orbital S sahaja. Energi dia rendah, dia cuma ada satu sahaja jenis orbital. Itu S orbital yang berbentuk sfera. Okay? Tetapi semakin tinggi awak punya petala, maka semakin tinggi energi orbital tersebut. Okay? So apabila N sama dengan 5, which is lebih tinggi daripada N sama dengan 1, nilai L semakin banyak. Di mana L ini akan menentukan kita punya shape of orbital yang wujud di dalam kita punya shell tadi. Okay, N sama dengan 1, kita ada satu saja nilai L, maka shape yang ada di dalam petala yang pertama hanyalah sfera. Tetapi di dalam petala yang kelima, disebabkan nilai L yang dibenarkan adalah 0, 1, 2, 3 dan juga 4, maka kita akan ada 4 shapes of orbital. Kita akan ada 5 shapes of orbital lah, sebab 0 pun ada nilai S kan. So semakin tinggi kita punya energi, macam mana kita nak tahu energi itu tinggi atau rendah? Dia bergantung kepada principal quantum number. Semakin banyak shape of orbital yang boleh dimiliki oleh elektron shape of orbital yang dimiliki oleh elektron di dalam kamu punya atom tersebut. Jelas ke? Jelas. Okay. Jelas, sir. Okay. Okay, bagus kalau jelas. Okay, so kita tengok apakah shape-shape tersebut. Macam mana kamu nak lukis? Senang saja kalau untuk S orbital. Shape dia adalah sphere. Jadi kamu bayangkan macam bumi. Kamu lukislah macam tu. Okay, kalau dia suruh awak lukis S orbital, kamu kena pastikan ada paksi ni. X, Y, Z. Tak kisahlah paksi awak kat mana pun. Yang penting kamu labelkan X, Y dan juga Z. Sebab ada buku dia akan buat paksi macam ni. X, Y, lepas tu Z macam ni kan. Kamu lukislah dia punya sphere macam tu. Tak kisahlah macam mana pun paksi awak kan. Jangan lupa lorekkan dalam ni. Alamak, terkeluar. Masa nak jawab exam, kamu tak payahlah bawa pensel warna pula. Kamu just colourkan dengan awak punya pensel saja. Kalau colourkan dengan pen, nanti tangan kamu pun biru-biru tu nanti. Okay, so jangan lupa lepas dah lukis ataupun dah sketch awak punya orbital tu, labelkan S orbital. Kalau orbital yang awak lukis tu daripada petala yang keempat, so 4s orbital. Macam tu lah. Kalau daripada dalam petala pertama, 1s orbital. Macam tu. Okay, so kalau kamu tengok yang kedua ni pula, untuk P orbital, saya cakap dumbbell tadi kan. Ni nampak ni dumbbell zaman bila ni kan. Sebab itulah saya saya Google dumbbell zaman dulu-dulu. Orang zaman dulu-dulu punya dumbbell macam ni rupanya. Sebab tu dia nampak ni macam dumbbell. Kamu nampak macam dumbbell tak ni saya punya lukisan ni? Kita punya dalam graf ni. Orbital kita. Adakah awak nampak macam dumbbell? Tidak. Iya kali. Kan ada. Dia macam dumbbell yang zaman dulu-dulu ni. Sebab dumbbell sekarang macam leper tepi dia ni kan. Betul tak Syamel? Syamel workout tak? Syamel. So each shell of an atom have different shapes. Each
shell of an atom akan mempunyai shape yang pelbagai mengikut nilai L yang dibenarkan. Okey ke Syamil? Okay, sir. Okey, seperti saya cakap tadi, kalau shell pertama n sama dengan 1 kan, disebabkan nilai L iaitu angular momentum constant number ditentukan daripada kosong. Okey. Jadi untuk petala pertama, L yang dibenarkan ataupun allowed ataupun permitted hanyalah L sama dengan kosong. Jadi di dalam petala yang pertama, awak punya orbital yang wujud hanyalah S orbital. Maka di dalam shell yang pertama, kita cuma ada sphere shape orbital, iaitu S orbital lah. Okey. Orbital yang berbentuk sfera iaitu S orbital kerana nilai L yang dibenarkan hanyalah kosong sebab n sama dengan 1. Tetapi kalau shell yang lebih tinggi energi dia iaitu n sama dengan 5 sebagai contoh lah. Okey. So nilai L yang dibenarkan adalah bermula daripada kosong sehingga n minus 1. Di mana 5 tolak 1 sama dengan 4. Jadi nilai L adalah 0, 1, 2, 3 dan juga 4. Di mana setiap nilai L diwakili ataupun mewakili shape of orbital yang wujud. Jadi untuk n sama dengan 5 kita akan ada 5 shapes iaitu sphere, dumbbell, cloverleaf, lepas tu kita ada F, kita ada G juga. Cuma kita tidak akan discuss shape untuk F dan juga G dan seterusnya lah. Okay, macam itulah. Okay, jelas Syamil? Okay, sir. Jelas. Okay, good. Okay, so nanti awak kena practice. Ini adalah cloverleaf, okay? Nampak? Yang ni nampaklah macam cloverleaf kan? Kita punya D orbital ni kan? Nampak macam cloverleaf tak? Sama tak dengan yang atas ni? Yes, sir. Okay. Ayam pun baru bangun Okay, so ini adalah cara untuk lukis. Nanti kita akan pergi lagi sebab sebenarnya ada kita akan masuk kepada magnetic quantum number di mana magnetic quantum number akan menentukan kita punya orientation. Okay? Sebab sebelum ni saya cuma ada shape saja. Kalau L sama dengan kosong, S orbital, jadi dia sfera ataupun sphere. Kalau L sama dengan 1, saya tulis jika kamu lupa, L sama dengan kosong, S orbital, maka dia adalah sphere. Kalau L sama dengan 1, dia adalah P orbital, jadi shape dia adalah dumbbell. Kalau L sama dengan 2, dia adalah D orbital, maka shape dia adalah cloverleaf. Okay, ini adalah general shape untuk setiap orbital yang wujud. Okay, untuk 3 sajalah orbital yang wujud, kita tak pergi kepada D dan juga E, F dan seterusnya. Mana ada E, D, F, G. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, so kalau kamu tengok dekat table saya ni, okay, so boleh tak kamu try? Kalau N sama dengan 1, apakah nilai L yang dibenarkan tadi? Kita dah discuss. Kosong. Pandai. Jadi kalau L sama dengan kosong, apakah simbol orbital tersebut? S. S. Pandai. Apakah orbital designation untuk orbital ini? Okay, so orbital designation ni apa benda kan? Okay, sebenarnya dia adalah name dia lah. Okay, name of orbital. Okay, so disebabkan orbital tersebut berada di dalam petala pertama iaitu n sama dengan 1, maka orbital designation adalah 1s orbital. Macam tu. Okay, maka di sini kamu nampak bahawa di dalam petala yang pertama kita ada 1s orbital sahaja. Okay, 1 ini merujuk kepada kita punya shell, S ini merujuk kepada kita punya nilai L tadilah. Sebab L sama dengan kosong, maka dia S orbital. Maka di sini kita akan dapat 1s orbital sebagai nama orbital tersebut. Okay, so di sini maksudnya ialah di dalam petala yang pertama kita ada satu sahaja orbital iaitu 1s orbital.
Okay, kita tengok pula kepada petala yang kedua. So apakah L yang dibenarkan untuk petala yang kedua? Zero. Zero, Kosong. 1. Pandai. Okay, so kalau L sama dengan 0, jadi simbol dia adalah S. pandai. Jadi orbital designation dia ialah 1S. 1 lagi ke? 2S. Sekarang dia berada dalam petala tu. Sebab sekarang ni dia telah berada di dalam petala yang kedua, tenaga dia lebih tinggi, maka kita tak boleh letak 1S lagi. Okay, 1S ini adalah orbital yang terdapat di dalam petala yang pertama. Okay, manakala untuk petala yang kedua ada juga S orbital. Shape dia masih lagi sphere. Cumanya tenaga dia lebih besar dan tinggi. Jadi jadi kita tak naklah letak 1S juga. Jadi kita akan letak 2S untuk membezakan S orbital ini telah berada di dalam petala yang kedua. Okay, so kalau L sama dengan 1, apakah simbol of orbital tersebut? P. P. Bagus. Jadi orbital designation ialah 2P. pandai. Pandai pun. Okay, so seterusnya kita tengok pula kepada petala yang ketiga ataupun principal quantum number yang ketiga. L yang dibenarkan ialah 0 until 2. pandai. 0, 1 dan juga 2. Saja je nak perangkat awak ada satu lagi ruang kat bawah ni kan? Okay, so dia cuma ada 0, 1 dan juga 2 sahaja. Sebenarnya saya terlebih letak kolom ni. Okay, so 0, 1 dan juga 2. Jadi kalau 0, orbital S. Kalau 1, orbital P. Kalau 2, orbital D. D. Pandai. Bagus lah awak ni. Okay, so seterusnya orbital designation, jangan lupa. Kalau N sama dengan 3, pandai. S. Seterusnya, 3P. dan juga last sekali. 3D. 3D. Okay. Maka di sini, di dalam shell yang ketiga ataupun the third shell ataupun principal quantum number yang ketiga, kita ada 3 values of L iaitu 0, 1 and 2. Okay, untuk setiap value of L kita akan ada orbital dia ataupun symbol of orbital dia. Kalau L sama dengan 0, dia adalah S orbital. Kalau L sama dengan 1, dia adalah P orbital dan juga L sama dengan 2, dia adalah D orbital. Maka daripada situ kita boleh buat orbital designation dia berdasarkan kita punya value of N di hadapan dan juga simbol yang berdasarkan value of L di belakang. Okay? Okay, so yang ni mesti dapat buat juga. So N sama dengan 4, L yang dibenarkan ialah 0 until 3. good. Maka simbol of orbital S, S. P, lagi satu untuk L sama dengan 3, F. pandai. Jadi orbital designation dia di sini 4S. 4P. 4D. 4S. pandai. Okey, seterusnya kalau L sama dengan N sama dengan 5 kita ada kosong lagi 1, 2, 3, 4. okey, good. Seterusnya S. simbol dia E, D, F, N, G. okey. Cumanya di sini ini dia cuma wujud secara matematik saja. Okey. Awak kena ingat G orbital masih tidak wujud secara in real life lah, tapi disebabkan kita bincang secara matematik terlebih dahulu, jadi kita adalah, okey. So orbital designation kita adalah di sini 5s, 5p, 5d, 5f dan juga 5g. Remember that 5g dia wujud in mathematical saja, okay? Does not exist yet.
Kenapa saya cakap yet? Sebab mana tahu nanti kamu jadi chemist kan? Kamu dapat Super Hadron Collider tu, kamu boleh hasilkan satu elemen yang baru. Jadi bila ada elemen yang baru, kamu boleh kaji dia sama ada tak elektron yang occupy G orbital ni. So setakat ini it does not exist yet. Okay. Okay, so settle Ini adalah kaitan di antara N dengan L. Dan dari situ kamu akan dapat orbital designation. Okay, seperti yang saya cakap tadi, N sebenarnya dia ada kena-mengena dengan shell ataupun petala, di mana dia menerangkan tentang energy and size of orbital. Manakala L pula, dia menerangkan tentang shape of orbital. Di mana setiap shape tersebut dia akan ada dia ada simbol untuk orbital tersebut lah. Kalau L sama dengan kosong, maka dia punya simbol adalah S. Kalau L sama dengan 1, maka simbol dia adalah P. Kalau L sama dengan 2, simbol dia adalah D. Kalau L sama dengan 3, simbol dia adalah F. Okey? Dan ingat, semakin besar, semakin tinggi petala awak, semakin tinggi tenaga dia. Maka semakin banyak shape yang boleh wujud di dalam petala tersebut. Okey. So, seterusnya kita nak pergi pula kepada quantum number yang seterusnya. Okay, so seterusnya kita ada magnetic quantum number. Jadi, magnetic quantum number ini menerangkan tentang orientation of orbital in space. Tadi semasa kita lukis, kita tahu kita ada paksi X, Y and Z. Betul? Jadi, sebenarnya untuk setiap orbital tadi tu, kita perlu lukis mengikut alignment yang ditentukan oleh paksi tersebut. Jadi kita nak tahu berapa banyak orientation yang wujud, kita kena tengok kepada magnetic quantum number. Kerana magnetic quantum number menerangkan tentang orientation tersebut. Okay? Cumanya, dia cuma bagi tahu awak berapa banyak sahaja orientation. Yang kamu kena lukis itu bergantung kepada kamu punya pemahaman tentang paksi ataupun axis. Okay? Macam tadi, nilai L bergantung kepada nilai N. Jadi untuk menentukan nilai M, dia bergantung kepada nilai L pula. Okey, di mana nilai L adalah integer value juga. Integer value ini adalah whole number jugalah. Dia tidak boleh pecahan ataupun point form. Okey, jadi nilai L yang dibenarkan bermula daripada negatif L kepada kosong kepada positif L. Okey, jadi nilai jumlah nilai M yang wujud akan bagi tahu awak idea berapa banyak orientation yang wujud untuk orbital tersebut. Dapat ke setakat ni untuk magnetic quantum number? Dapat. Okay, good. Yang lain okey ke tak ni? Alia okey? Lain siapa Saya kurang faham yang yes. magnetic ni. Okay, so magnetic quantum number dia nak tentukan untuk setiap orbital tadi ada berapa banyak orientasi. Okey, setakat tu faham ya? Faham. Yang nombor Okey. tu saja. Okey, nombor tu saja. Sorry. Okey, sebagai contoh, kita tengok example lah. Biasanya kamu tengok example, kamu akan faham kan sebab bila ayat-ayat tu kamu pening. Okey, so seperti yang saya cakap tadi, L, ini tadi shape kan? Okay, so kita tahu L sama dengan 1, dia sebenarnya menerangkan tentang, kalau L sama dengan 1 maksudnya dia adalah orbital P. Okay, so bila dia adalah orbital P, kita nak tahu berapa banyak orientasi yang dimiliki oleh orbital P. Jadi, kita nak tahu berapa banyak, kita buatlah nilai daripada nilai negatif L kepada kosong kepada positif L. Di mana kalau L sama dengan 1, nilai yang ada untuk M adalah negatif 1, iaitu negatif L, kosong dan juga positif L, iaitu positif 1. Boleh faham ke setakat ni? Faham. Okay, so sekarang ni ada berapa banyak nilai M yang kamu telah listkan? 3. Yes, we have 3 M values. Jadi sebenarnya tiga value ini bagi idea kepada kita
bahawa dia ada 3 orientasi. Itu saja. Okey, jelas tak sekarang? Jelas. Okey, good. Okey, kalau tak jelas kita buat latihan. Okey, so pertama, S orbital, apakah nilai S apakah nilai L sekiranya orbital tersebut adalah orbital S? Kosong. Pandai. So, sebab S orbital, maka L sama dengan 0. Okey, so apakah nilai M yang dibenarkan sekiranya L sama dengan 0? 1. So, M sama dengan, siapa yang cakap 1 tadi? Masih tak? Iya. Salah ya? Okey. Okey, so macam ni. Sebab, okey, kalau L sama dengan 1, nilai dia adalah, nilai M yang dibenarkan adalah negatif 1, iaitu negatif L kan? Kosong dan juga positif 1. Kalau L sama dengan kosong, M sama dengan apa? Kosong. Pandai. Macam ni. Apa ni? Sebab L dia sama dengan kosong, kalau saya ikut yang atas ni, dia akan jadi negatif kosong, kosong dengan positif kosong. Betul tak? Mm-mm. Kan tu semuanya nilai kosong. Jelas tak? Saya tak faham. Dia macam ni, dia nilai M dia bergantung kepada nilai L. Disebabkan tadi contoh saya yang pertama tadi, L adalah sama dengan 1. Jadi nilai M yang dibenarkan adalah negatif 1 sebab L sama dengan 1 kan. So negatif 1, kosong dan juga positif 1. Dia bergantung kepada nilai ini tadi. Negatif L kepada kosong kepada positif L. Jadi kalau 1, kalau L sama dengan 1, M yang dibenarkan adalah negatif 1, kosong, positif 1 sebab L sama dengan 1. Kalau L sama dengan 2, tengok sini. Mungkin kamu nampak kalau saya gunakan nombor yang lain. Okay, so nilai M yang dibenarkan adalah negatif L. So L kita berapa? 2. So negatif L, which is 2. So negatif 2. Lepas tu negatif 1 sebab 2 kan? Lepas tu kosong. Lepas tu positif 1. Lepas tu positif 2. Nampak? Okay, nampak. Okay, good. Okay, ini adalah cara untuk menentukan nilai M daripada nilai L. Hizbullah. So M determine the value of L and L determine the value of M. Gitu. Yes. Yes. Okay, betul. Hizbullah cakap nilai M menentukan nilai L. Manakala nilai L akan menentukan nilai M. Macam itulah. Okay. Fungsi nilai N tadi untuk bagi tahu kita dia berada di dalam petala yang keberapa. Okay. Manakala fungsi nilai L pula tadi, dia nak bagi tahu kita shape tu shape apa? Shape tu apa dalam bahasa Melayu? Bentuk shape. Okay. Ya. Manakala nilai M pula, iaitu magnetic quantum number, dia digunakan untuk memberikan awak idea berapa banyak orientasi yang ada untuk setiap orbital itu tadi. Maksudnya S orbital ada berapa banyak orientasi, macam tu. Lepas tu D orbital ada berapa banyak orientasi, macam tu. Okay. Jadi disebabkan S, kita berbalik kepada latihan kita tadi, disebabkan S, L dia adalah sama dengan 0. Kita tahu kalau L sama dengan 0, dia adalah S orbital. Jadi nilai M untuk L sama dengan 0 adalah sepatutnya kalau saya ikut yang tadi tu, negatif L kepada 0 kepada positif L, saya akan dapat negatif 0, 0, positif 0. Tapi kan tu semua 0 tu. Setuju tak? Setuju. Jadi kalau semuanya 0, kenapa kita tak letak 0 saja? Semuanya adalah nilai yang sama. Jadi berapa banyak M yang kita ada? Nilai M yang kita ada berapa banyak?
Satu. Satu. Satu saja. Jadi disebabkan kita ada satu saja nilai M, maka untuk S orbital kita cuma ada satu saja orientation. Macam tu lah. Jelas Sebab berapa banyak nilai M yang wujud akan menentukan berapa banyak orientation yang ada. Kita try pula D orbital. Kalau D orbital, maksudnya nilai L dia adalah apa? 0 until 3. Kalau saya cakap D, nilai L dia apa? Dua. Kalau D, Two. kalau S, 0. Kalau P, 1. Yang awak cakap 0 until tu tadi One. adalah possible value of L based on the value of N. Jangan keliru banyak benda baru kan. Tu saya cakap, start daripada chapter 5 ni dah banyak benda baru untuk awak. Okay, so seterusnya, bila saya cakap D orbital, automatically kamu akan tahu bahawa the value of L is 2. Okay? Boleh terima tak? Boleh. Boleh sir. Okay, so sekiranya nilai L adalah 2, maka nilai M yang dibenarkan adalah Negatif 2. negatif 2, 2. 0, 1, Negative 1, 2. Negatif 1 dulu. Zero. 0, 0, 1, 2. positif 1. Jangan lupa simbol tu positif tu. Alright. Okay, so sekarang ni kita ada berapa banyak nilai M? 5. 5. Jadi berapa banyak orientasi kita ada untuk D orbital? 5. Orientation. 5. 5 orientation. Okay, so again saya tekankan nilai M yang dibenarkan menentukan berapa banyak orientation yang dimiliki oleh D orbital. Okay, so kita tengok pula kalau F, nilai L dia adalah sama dengan 3. pandai. Dah makin pandai ni. Okay, so nilai M yang dibenarkan sekiranya L sama dengan 3 ialah Negatif 3. 3. Negatif Mhm. 2. Negatif 2. Negatif 1. Negatif 1. 0. Oh, Positif Mhm. 1. Lagi Positif 2. positif Positif 3. positif 3. So ada berapa banyak nilai M sekarang untuk L sama dengan 3? 7 values. Jadi ada berapa banyak orientation? 7 Seven. orientations. Good. 7 orientation. 7 kan? Macam tu lah. Okay. Settle. So dah faham kan sekarang? Boleh lah. Faham sir. Okay, so awak kena ingat awak macam ni. Saya chunking kan, saya pecah-pecahkan benda tu, nanti kita akan bring dia together sekali. Baru kamu akan mix, benda tu make sense sebenarnya. Okay, jangan kamu campur-campurkan nilai-nilai yang ada tadi. Okay. Macam tu. Okay, so seterusnya, inilah yang dimaksudkan yang kita buat tadi. Sebab L sama dengan 1, maksudnya dia adalah orbital S. Jadi allowed value for M hanyalah satu saja, itu 0. Di mana nilai M tadi, dia menentukan berapa banyak orientation yang dimiliki oleh orbital S. Jadi sebab ada satu saja nilai M, which is 0, maka kita ada satu saja orientation. Jadi kalau kamu nak lukis S orbital, satu ni je lah. Lagipun sebab dia sfera, macam mana kamu nak align dia pada paksi kan? Sama je. Kamu tengok daripada atas, kamu tengok daripada bawah, dia masih berbentuk sfera pada paksi-paksi yang kamu tengok tadi. Setuju? Setuju. Okay. Kita tengok pula kepada kalau L sama dengan 2, di mana kalau L sama dengan 2, dia indicates orbital P. Maka nilai M yang dibenarkan tadi, betul kan? Nanti betulkan nota awak. L sama dengan 1. Betul tak? Ni, 1. Saya tersalah tulis. Okay, so L sama dengan 1 indicates orbital P. Betul? Betul.
Iya. Okey. Jadi nilai M yang dibenarkan sekiranya L sama dengan 1 adalah negatif 1, kosong dan juga positif 1. Jadi disebabkan kita ada 3 nilai M, maka kita akan ada 3 orientations of P orbital. Jadi macam mana kita nak tunjukkan orientation tersebut? Dumbbell lukis pada paksi X. Macam tu, nampak? Lepas tu dumbbell pada paksi Y. Jadi PY. Yang tadi ni dumbbell pada paksi X ataupun along the X axis kita dapat PX. Yang ni pula dumbbell along Y axis dapat PY. Dan juga dumbbell around ataupun along the Z axis kita dapat PZ. Jadi untuk P orbital kita ada 3 orientation. Ini adalah 3 orientation yang saya cakap tadi. Sebenarnya kamu alignkan lukisan dumbbell awak itu tadi along axis X, Y dan juga Z. Dapatlah 3 orientation of P orbital. Nampak? Make sense tak sekarang? Yes. Okay. Yang lain okey ke? Okey. Okay. Sikit lagi. Okay, so seterusnya kalau L sama dengan 3 pula, L sama dengan 3, dia indicates orbital D. Di mana orbital D tadi, dia punya shape adalah, siapa ingat? Clover, leaf. Over. Pandai, cloverleaf. Yang P ni tadi bentuk dia dumbbell, sebab tu kita lukis dekat paksi bentuk dia dumbbell, kan? Manakala untuk orbital S ni tadi, dia punya shape adalah sphere. Sebab tu kita lukis sphere pada kita punya axis. Okay? So, untuk orbital D, nilai R adalah 3. So, allowed value for M adalah bermula daripada, saya salah lagi. Saya copy paste sebenarnya, so jadi salah. Betul kan nanti So, nilai di sini adalah 2. L sama dengan 2. Maaf ya. Okay, so L sama dengan 2 indicates D orbital. Jadi D orbital akan mempunyai shape cloverleaf. Di mana untuk L sama dengan 2, nilai M yang dibenarkan adalah negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan juga positif 2. Jadi kita ada 5 nilai M. Ini menunjukkan bahawa kita ada 5 orientations of, ni pun sama ni. D orbital. Okay. Okay, so bila kita nak lukis D orbital, obviously kita kena lukis cloverleaf, kecuali ada satu yang berbentuk macam dumbbell tapi ada donut. Ni saya panggil dia dumbbell donut, tapi dalam exam kalau dia tanya what is the shape of D orbital, kamu akan jawab dia sebagai cloverleaf. Sebab kalau kamu tengok yang lagi 4 ni bentuk dia masih cloverleaf. Setuju? Okey. Cuma satu saja yang lain sikit, iaitu dz squared ini. Okay, so dz squared ni adalah dia ada dumbbell dan dia ada donut di sekeliling dumbbell tersebut. Okay. Okay, so kalau kamu tengok untuk dx squared minus y squared, ini adalah kita ada lobes along the axis. Okay, untuk dua ni. Lobes tu adalah kita punya yang nampak macam balon ni lah. Okay, electron cloud kita ni tadi, kita panggil dia sebagai lobes. Okay, nanti jangan terkejut, apa lobes tu sir? Telinga, apa? Kamu panggil earlobes kan? Okay, so yang macam balon ni, awak nampak macam balon kan? So, ini saya panggil dia sebagai lobes. Okay, so kalau kamu tengok, lobes untuk dx squared minus y squared, dia punya lobes adalah along the axis. Maksudnya dia wrap around the axis. Dia berada di atas paksi. Okay. Sama juga dengan dz squared. Kamu nampak dia punya
dumbbell ini dia berada pada paksi Z. Okey, jangan salah lukis masa label tu mesti label betul-betul. Manakala dia punya donut itu berada di sekeliling pada paksi X dan juga Y. Okey. Manakala yang tiga lagi untuk tiga lagi orbital yang terdapat untuk kita punya d orbital di sini. Yang tiga lagi ni, dia berada between the axis. The lobes are between the axis. Okay, so kalau kamu nampak, balon ini berada di antara paksi Y dan juga Z. Jadi, kamu akan dapat nama dia DYZ untuk yang hujung sekali ni. Kalau yang ini, awak punya lobes ini berada di antara paksi X dan juga paksi Z. Jadi, nama dia jadi DXZ orbital. Kalau kamu tengok yang ni pula, lobes dia berada di antara paksi X dan juga Y, maka nama dia adalah DXY. Okay, jadi ini adalah 5 orientation untuk d orbital. Nah, jelas tak sekarang? Hello? Jelas. Jelas dah. Masih okey lagi ke tak ni? Sikit je lagi. Lepas ni kita Alright. akan buat briefing untuk lab report, untuk lab test senang je. Kita akan buat sama-sama. Okay, so sekarang ni saya nak tunjukkan bahawa N, L dan juga M dia mempunyai relationship di antara satu sama lain lah. Okay, so kita dah buat tadi di mana kalau N sama dengan 1, nilai L yang dibenarkan adalah 0. Simbol of orbital dia adalah S, maka orbital designation dia adalah 1s. Betul? Betul. Yes. Di mana nilai M yang dibenarkan untuk L sama dengan 0. Okay. So N menentukan L, manakala L akan menentukan M. Okay. So nilai M kita untuk S orbital adalah 0 sahaja. So kita ada satu sahaja orientation. Okay. Manakala untuk orientation ni kita ada S orbital sajalah. Kita tak ada benda lain Kita ada S saja. Okay, so untuk N sama dengan 2, so kita ada L sama dengan 0 dan juga L sama dengan 1, iaitu ini P, ini adalah S sebab L sama dengan 0, manakala L sama dengan 1 adalah P. Jadi orbital designation untuk ini adalah 2S dan yang di bawah ini adalah 2P. Okay. So untuk value of M, dia ditentukan oleh value of L. So sekiranya L adalah 0, maka M adalah 0 juga. Jadi di sini, number of orbital orientation kita ada satu saja iaitu S. Setuju? Setuju. Setuju. Okay. So untuk L sama dengan 1, which is P orbital. So nilai of M adalah negatif 1, kosong dan juga positif 1. Jadi kita ada 3 nilai of M. Therefore, we have 3 orientations of 2p orbitals. Jadi di sini kita ada px, py dan juga pz orbital. Okay? Okay, so untuk N sama dengan 3 pula, L value kita ada 0, 1 dan juga 2. Maka S, P dan juga D. Jadi untuk orbital untuk shell yang ketiga, kita ada 3S, 3P dan juga 3D orbitals, di mana nilai M ditentukan oleh nilai L tadi. So untuk 3S, kita cuma ada satu value of M, maka kita ada satu saja orientation of 3S orbital, which is 3S. Yang atas ni saya terlupa letak nombor. Saya tukar lah. Sekejap. Okay, so yang ni kita ada 1S orbital saja. Yang ni kita ada 2S orbital saja. Untuk 2P kita ada
2px, kita ada 2py dan juga 2pz orbital. Okay. Okay, so seterusnya untuk 3p sama juga nilai m ditentukan oleh nilai L. So kita ada negatif 1, kosong dan juga positif 1. Jadi kita ada 3 orientation of orbital. Jadi kita akan ada di sini, kita ada 3px, 3py dan juga 3pz orbital. Okay, seterusnya untuk D pula. So kita akan ada 5 value iaitu bergantung kepada value of L kita. Negative 2, negative 1, 0, positive 1 dan juga positive 2. Jadi kita ada 5 values of M. Therefore, we have 5 orientations of 3D orbital. Jadi, seperti yang saya ajar tadi, yang 5 itu adalah kita ada 3D XZ, kita ada 3D XY, kita ada 3D YZ, lepas tu kita ada 3D Z squared, dan last sekali kita ada 3D X squared minus Y squared. So kita ada 5 orientation tadi. Apa benda yang saya merepek-repek tu? Kat sini lah, dekat slide ni tadi. Okay. Okay, so kita tengok pula kalau shell yang keempat. Jadi shell yang keempat, untuk value of L kita ada kosong, 1, 2, 3. Jadi orbital yang kita ada untuk shell yang keempat adalah S, P, D dan juga F. Jadi orbital designation ataupun name of orbital kita adalah 4S, 4P, 4D dan juga 4F. Okay. Jadi daripada sini, daripada value of L, kita boleh tentukan kita punya value of M. Nak tahu berapa banyak orientation kita ada. Jadi untuk L sama dengan 0, so kita ada 0 sahaja. Jadi 1. Jadi orbital yang kita ada untuk 4S adalah 4S orbital saja. Seterusnya untuk 4P kita ada negative 1, 0 dan juga positive 1. Jadi di sini kita akan ada 3 orientations. So kita akan ada 4PX, 4PY dan juga 4PZ. Okay. Lagi satu saya risau kamu salah tulis lah ni. Pastikan dia kecil P tu. Kadang-kadang marking sangat strict, so saya nak kena betulkan sikit ni. Okay, so kamu kena tulis 2 tu besar, P tu kecil, X tu lagi kecil, macam tu. Boleh? Boleh. 2, P, Z. Macam tu. Sebab bila saya tulis very sempit ni nampak macam sama besar kan. Betul kan? Nanti awak salah buat pula. 3px. Nampak macam sama. 3px. 3 besar, P kecil, Y lagi kecil. 3 besar, P kecil, Z lagi kecil. Macam tu. Nah, okay, jelas Okay, so seterusnya untuk D. Okay, so D kita ada negatif 2, negatif 1, kosong, positif 1 dan juga positif 2. Jadi kita ada 5 nilai M. Jadi untuk ini kita ada sama juga macam 3D tadi, cuma ni kita tukar kepada 4 lah. Okay, so kita akan ada 4DXZ, 4DYZ, 4DXY, 3DZ squared dan last sekali, kenapa tiba-tiba 3 ni? 4DZ squared dan juga 4DX squared minus Y squared. So ini adalah 4 orientation tu tadi. Okay, so untuk F pula, sebab dia ada value dia adalah 3. Jadi untuk M,
kita akan ada daripada 3 lah. Itu -3, -2, -1, kosong, +1, +2 dan juga +3. Okey, so kita ada berapa value sekarang? 7. 7 values. Okay. So untuk yang F ni kita abaikanlah dia punya orientation. Tapi kamu perlu tahu bahawa F orbital dia ada 7 orientations. Okay. Okay, last sekali. Kita punya quantum numbers yang terakhir iaitu electron spin quantum number. Macam tadi, N menentukan nilai L. L menentukan nilai M. Tetapi S ini dia berdiri sendiri. Okey, ini adalah disebabkan oleh, okey, so biasanya kalau saya nak ajar awak tulis electronic configuration nanti, satu orientation saya akan gunakan kotak macam ni. Okey, let's say saya ada orbital 2s. 2s tu daripada mana? Daripada sini tadi. Ni 2s ni so kita ada satu orientation kan? Satu orientation, satu kotak, satu box. Okay? Kalau ada 3 orientation, kita ada 3 box lah. Okay, contohnya macam 2P. Okay, so kalau kamu tengok tadi, 2P, kita ada 3 orientations, jadi kita akan ada 3 boxes. Okay, macam ni. Oops, engkau. Macam tu. Okey. Di mana setiap satu kotak ini hanya boleh diisikan dengan 2 elektron sahaja. Maksudnya kalau saya nak isi 2 elektron di dalam 2s, saya boleh isi 1 elektron ke atas. Inilah, saya tulis kotak ini menunjukkan one orientation. Okey. Jadi kalau ada 3 kotak, kita ada 3 orientation lah. Macam tu. Jelas ke? Jelas. Hello, masih berada di sana? Yes. Okey. Okey, kemudian anak panah ini menunjukkan Jelas. one. Okey, good. Okey. Satu anak panah ini menunjukkan 1 elektron. Ingat kita kan nak ubah daripada electronic configuration 2.8.1 tadi kan? Jadi kita akan gunakan gambar rajah ni sebelum kamu buat satu lagi cara tulis yang lebih simple lah. Okay, so di sini untuk setiap satu kotak ataupun satu box ataupun satu orientation hanya boleh dimiliki oleh 2 elektron sahaja. Satu clockwise dan satu lagi adalah anti-clockwise. Okay, so macam mana saya nak tunjukkan clockwise dengan anti-clockwise di dalam satu kotak itu? Saya akan gunakan anak panah ke atas dan ke bawah. Macam tu. Boleh? So dari sini kamu nampak di dalam 2s orbital kita akan ada 2 electrons. Okay, jelas tak di sana? Jelas. Okay. Okay, bagus. Satu anak panah ini akan represent nilai S sama dengan negative half dan satu lagi anak panah ini akan represent S equals to positive half. Dan nilai ini tidak macam mana? Maksudnya kalau anak panah ke atas ni bukan bermaksud dia negative half exclusively ataupun positive half secara eksklusif. Maksudnya kalau satu anak panah ini adalah negative half, satu lagi mestilah positive half. Dapat tak? Hello? Dapat Betul? Apa tadi sih? Di dalam satu kotak itu maksudnya orientation, okay? Satu kotak ini adalah satu orientation. Di dalam satu kotak boleh diisikan dengan 2 elektron. Okay? 2 electrons. Jadi, untuk membezakan 2 elektron ini,
saya akan gunakan anak panah ke atas dan anak panah ke bawah. Okey. Sebenarnya ia reflect value S, di mana value of S dia ada dua sahaja value. Dia tak ada value lain. Dia tak bergantung kepada nilai N, L dan juga M. Okey, so dia ada dua value, iaitu negative half dan juga positive half. Okey, so nilai ini dia bergantung kepada awak lah. Kalau awak cakap anak panah ke atas adalah negative half, maka anak panah ke bawah adalah positive half. Kalau kamu cakap anak panah ke atas adalah positive half, maka anak panah ke bawah adalah negative half. Okay, so maksudnya either one. Dia tidak fix. Anak panah ke atas mesti negative half. Tak. Okay, kamu kena tahu ada dua elektron di dalam setiap satu orientation ataupun satu kotak ataupun satu orbiter, dan setiap satu anak panah itu akan represent the value of S, which is negative half ataupun positive half. Kalau awak cakap anak panah ke atas negative half, anak panah ke bawah positive half. Kalau awak cakap anak panah ke atas positive half, maka anak panah ke bawah adalah negative half. Macam itulah. Dapat? Dapat. Okey. Dan sebenarnya electron spin quantum numbers ini menerangkan tentang direction of spinning motions of an electron on its own axis. Dia macam ni lah. Kan kita tahu bahawa elektron akan mengelilingi nukleus kita kan? Pada semasa dia tengah mengelilingi nukleus kita itu, elektron tu juga akan berputar pada paksinya. Okey? Awak cuba bayangkan kita punya solar system, kita punya sistem solar, tengah-tengah tu ada matahari. Matahari tu macam kita punya nukleus. Okey, so matahari. So matahari adalah nukleus. Kan kita punya bumi akan berpusing mengelilingi kita punya apa? Punya matahari kan? Tetapi pada paksinya, bumi juga akan berpusing pada paksi dia lah. Macam tu. Okey? Sama ada mengikut arah jam ataupun mengikut arah lawan jam. Macam tu. Jadi, electron spin quantum number ini dia menerangkan yang kali hijau inilah. Iaitu bumi itu berpusing ikut arah jam ataupun arah lawan jam. Itu adalah electron spin quantum number. Okey. Arah lawan jam tu nilai dia negative half ataupun positive half, dia tidak fix. Dia bergantung kepada awak. Kalau awak cakap clockwise adalah negative half, maka anti-clockwise positive half. Kalau awak cakap clockwise positive half, anti-clockwise adalah negative half. Okay? Clear tak di sana? Clear. Okay. Kita tak sabar-sabar nak ni. Okay, so sebenarnya dah habis untuk 4 quantum numbers ni. Saya nak recap dahululah. So kita ada 4 quantum numbers. Yang pertama sekali tadi kita punya quantum numbers, principal quantum number. Okay? So principal quantum number tadi dia menerangkan tentang kita punya energy dan juga size. Energy and size of orbiter. Okay? Di mana dia juga ada kena-mengena dengan kita punya shell ataupun kita punya energy level. Itu adalah kita punya principal quantum number N. Okay? Manakala angular momentum quantum number dia menerangkan tentang shape of orbiter. Shape of orbiter ni lah tadi kita ada spherical. Kita ada dumbbell. Satu lagi apa? Cloverleaf. Lepas tu kita ada magnetic quantum number. Magnetic quantum number ni pula dia menerangkan tentang orientation of orbiter. Kat sini lah kita ada PX, PY, PZ, kita ada 3D XZ, kita ada 3D YZ, kita ada 3D Z. Ada 5 tadi kan? Okay. Dan last kali ni pula adalah electron spin quantum number. Dia menerangkan tentang spinning motion of electron. At its own axis. Okay, maksudnya
pada paksi elektron tersebut dia berputar ke sebelah kanan ke sebelah kiri. Macam itulah. Itu saja. Okay, so saya rasa untuk latihan saya akan masuk pada hari Selasa lah. Boleh? Kita latihan sebenarnya. Boleh. Kita masuk hari Selasa. Boleh, sir. Okay. So nanti panjang sangat pula untuk hari ni. Saya nak fokus kepada online practical lab. Okay, saya settle untuk 5.1 kecuali latihan. Dan Bagaimana? bahagian angular momentum quantum number tu. Angular momentum. Yang L tu. Yang mana ni? Aha. Aha. So saya bilang tu kalau dia ikut dia punya number of n kan, value of n dia kan. So Ya. dia possibility dia tu antara salah satu saja bahkan, bukan yang satu number itu semua dia ada begitu kan. Dia mengikut value of n awak. So kalau value of n kita 2, dia punya L ada 3 begitu kan. Ya. Ada 2 je lah. Ada 2 saja. Kalau L sama dengan 2, value of value of n, kalau value of n awak adalah 2, maka value of L awak ada 2 juga. Oh, jadi maksudnya antara dua-dua tu exist dekat itu juga begitu. Macam mana mas terang? Dekat maksudnya kan macam ni. Kan sebelum ni kan awak belajar pasal petala kan, nukleus. Lepas tu ini adalah petala yang pertama, macam tu kan. Lepas tu ni petala yang kedua. Betul? Iya. Okay. So sekarang ni awak kena ubah sikit pemahaman awak sebab kita dah tak ikut Bohr atomic model lagi. Sebab Bohr atomic model kan dia cakap pasal path kan, iaitu orbit kan. Iya. Tapi untuk quantum mechanical model dia adalah dia adalah orbital, okey? Jadi sebenarnya awak punya atom sekarang dia dah jadi lain tau, dia jadi macam ni. Okay, so kat tengah-tengah tu ada nukleus. Lepas tu untuk petala yang pertama kita ada satu shape iaitu s orbital, 1s orbital macam tu. Okay. Boleh cuba bayangkan ni spherical yang saya lukis Boleh. Okay. Terus nak saya colourkan. Ni saya colourkan lah. Hijau. Ni n sama dengan 1. Okay. Kemudian kalau n sama dengan 2, kita ada 2 value tadi kan. N sama dengan 2, kita ada value of L sama ada 0 dan juga L sama dengan 1. Iaitu s orbital dan juga p orbital. Macam tu. Okay. Jadi n sama dengan 2, dia lebih besar dia punya bulatan. Bukan bulatan, sphere dia tu lebih besar Okay, so dia boleh mengisi sampai dalam ni. Maksudnya ruangan ini adalah elektron yang berada di dalam petala yang kedua. Kalau elektron tu dia berada dalam petala pertama saja, energi dia lebih sikit, so dia boleh berada dekat dalam ni saja. Dalam lingkungan yang kali jauh saja. Tapi kalau n sama dengan 2, lingkungan dia lebih besar. Tapi dia punya shape masih sphere. Dalam pada masa yang sama, ada juga elektron yang akan occupy orbital P, di mana P ni orbital dia adalah dumbbell. So kamu akan dapat elektron yang akan occupy kawasan yang macam ini saja. Macam tu. Besar sangat, sorry. Macam tu. Boleh faham Kin? Boleh sah. Lepas tu kita punya p orbital pun ada 3 paksi kan? So dia akan ada kat sini juga. Sebab tu saya pisahkan. Kalau tak kamu nampak macam ni sebenarnya. Lepas tu kalau n sama dengan 3 lagi besar lah kalau s orbital dia. N sama dengan 3. Okay? So, elektron yang mempunyai energi yang lebih tinggi akan occupy region yang lebih besar. Macam tu. Tetapi ada juga
elektron yang akan occupy orbital bukan berbentuk sfera. Sebaliknya dia berbentuk dumbbell tadi. Jadi lebih besar lah. Ni contohnya 3px. Okey, ni untuk n sama dengan 3 kan. Di mana n ada nilai L dia kosong iaitu S, maka spherical lah. Kalau L sama dengan 1, maka dia adalah p orbital, maka dumbbell. Kalau L sama dengan 2, maka dia adalah d orbital. Jadi dalam satu atom tu dia boleh jadi L sama dengan kosong, L sama dengan 1, L sama dengan 2 kah? Atau satu atom tu dia choose satu saja begitu? Tak, dia boleh banyak-banyak. Jadi kamu akan nampak, kalau kamu nampak lah, dia boleh isi banyak tu kan. Banyak elektron kan. So sebenarnya kamu akan nampak orbital-orbital seperti ini. Jadi dia kira sama lah setiap L begitu. Ya. Dalam satu atom dia boleh spherical, lepas tu dia boleh dalam bentuk dumbbell, dia boleh bentuk dalam cloverleaf begitu. Pandai. Secara serentak, Betul, sir. Macam mana? Secara serentak, tiga-tiga occurs sama-sama. Ya, serentak. Tapi kalau macam lithium kan dia ada 2 orbital saja. Dia tak adalah n sama dengan 3 ni. Dia sampai yang merah ni je. Jadi kalau yang berat-berat tu sajalah macam uranium apa semua begitu tu. Sudah ada 4. Makin besar lah. Dan semua benda tu dia bertindih dalam tu. Oh, okey. Yes. Susah saya Nukleus imagine awak. tadi tu. Sebab saya pecah-pecahkan kan. Ya. Saya pecah-pecahkan sebab kalau saya lukis sekali ni, awak tak, sir, bentuk apa ni sir? Bunga ke apa? Macam tu. So Sebenarnya inilah. basically dalam satu atom tu dia boleh occur spherical, dumbbell, cloverleaf sama-sama serentak begitu kan? Yes, betul. Oh, okey, sir. Okay. Itu saja kita. Okay.